Assalamualaikum and konnichiwa minasan. Video ini adalah untuk pelajaran chapter yang ke-8 untuk buku Marugoto. Tajuknya Iheya Desne. Maksudnya bilik yang cantik. Sebelum kita teruskan, saya nak terangkan ya. Chapter ni sebenarnya nak mengajar kita tentang ada apa. Ada apa. Ada apa. Sekejap kita tukar warna dia. Kita tukar warna hitam. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut saya nak beritahu, walaupun kita pernah jumpa hanya 2 kali je sebelum ni, tapi saya nak beritahu dalam Nihongo ni, yang penting kita ingat dia punya bentuk ayat dia ada 2. Ini basic grammar dia. Basic grammar dalam Nihongo. Dia mesti nani nani wa, nani nani des. Whatever yang datang sebelum wa ni adalah subject of the sentence. Dan kalau sekiranya ayat dia berbentuk nani nani wa, nani nani des, itu adalah ayat penyata. Bentuk yang kedua adalah nani nani wa, nani nani o, nani nani mas. Nani nani mas ni adalah verb sebenarnya, kata kerja. Jadi kalau kita jumpa ayat yang berbentuk nani nani wa, nani nani o, nani nani mas, ini sebenarnya adalah ayat yang menggunakan kata kerja. Again, nani nani wa, sebelum wa ni, nani nani itu adalah subject of the sentence. Dan di sini dia menggunakan joshi o, particles. O ni adalah particles. O ni memang wajib ada sebelum kata kerja. So kita tengok dengan lebih lanjut apa yang kita nak belajar dekat chapter 8 ni. Seperti saya cakap tadi, kita nak belajar sebenarnya adalah ada apa. Ada nani-nani. Ada apa. Atau dengan lebih tepat sebenarnya, apa yang kita nak belajar dalam chapter 8 ni sebenarnya adalah tentang Heya no doko ni nani ga arimasu ka? Saya rasa semua dah faham kalau ada ka ni, sebenarnya ayat ni adalah ayat soalan. So, heya no doko ni nani ga arimasu ka? Heya ni maksud dia adalah bilik. Doko ni maksudnya mana. Ni maksud dia adalah di. Nani ni maksudnya apa. Ga tidak mempunyai maksud sebab dia hanya particles, sama seperti no. Tapi no kadang-kadang kita boleh translatekan dia menjadi punya. Alright, tapi kita tak ingat dia sebagai punya pun tak ada masalah. Anggapkan dia sama macam ga, tidak mempunyai maksud. Arimas adalah ada. Ada untuk benda yang tidak bernyawa. Tapi kalau benda bernyawa, dia punya ada tu bukan arimas. Sebaliknya kita guna imas. Awak mungkin tak akan belajar dalam Marugoto ni, ataupun mungkin dalam level-level yang lebih tinggi. Saya tak pasti. Jadi untuk chapter ni, apa yang kita nak belajar sebenarnya adalah Heya no doko ni nani ga arimasu ka. Apa maksud ayat ni? Kita boleh tengok, kita boleh translate dia daripada belakang. Ada apa di bilik. Ada apa di bilik. Bilik punya bahagian mana? Itu yang dia nak tanya. Dia kata heya no doko ni, di mana bahagian bilik. Jadi ada apa di mana punya bilik. Tadi kan saya kata no tu adalah punya kan. Kita letak no ni sebagai punya. So yang kita nak belajar hari ni adalah tentang ada apa di mana punya bilik. Di bahagian mana punya bilik sebenarnya kita nak belajar ada apa. Kalau masih ingat lagi, dalam chapter sebelum ni, chapter 7, sebenarnya kita belajar tentang ada apa.
Heya ni nani ga arimasu ka? Ada apa di bilik? Tu kita belajar sebelum ni. Okay, kalau chapter 7 dulu kita belajar heya ni nani ga arimasu ka? Okay, sama je kalau tengok. Cuma dalam chapter 8 dia tambah heya no doko. Tapi selebihnya sama je. Heya ni nani ga arimasu ka? Jadi masa chapter 7 lagi sebenarnya kita dah belajar ada apa di bilik. Okay, jadi chapter 8 dia ulang balik. Ada apa di bahagian mana dalam bilik tu. Okay, di bahagian mana dalam bilik tu. Itu yang kita nak belajar. Macam mana cara nak sebutnya dalam Nihongo. Okay, yang kedua, apa yang kita nak belajar? Okay, ni chapter 7. Okay, yang kedua, apa yang kita nak belajar dalam chapter 8 ni ialah tentang perbualan. Macam mana kita nak berbual apabila kawan datang ke rumah kita. Okay, itu adalah pelajaran chapter yang kedua. Yang ini saya akan terangkan dalam video yang kedua. Jadi dalam video ni kita tengok dulu apa yang ada di dalam buku teks. Okay, kalau tengok nombor 1 ni dia punya tajuk Ningyo wa doko desu ka? Ningyo tu patung. Ningyo wa doko desu ka? Patung di mana? Kenapa saya translate macam tu? Patung di mana? Sebab ni ada wa. Wa macam saya cakap tadi, nani nani wa nani nani des. Nani nani wa nani nani des. Ini adalah subject of the sentence. So kita mesti translate dia dulu. Patung mana? Patung mana? Sebab doko tu mana kan? Patung mana? Okey, jadi sebenarnya chapter ni dia nak ajar kita macam mana cara nak menyebut di bilik. Ada apa di bilik? Ada apa di bilik? Macam saya cakap Nihongo dia mesti terbalik. Ada apa di bilik? Ada apa di bilik? Jadi kita dengar. Kita dengar video sekejap lagi. Ini dia nak tunjukkan dulu vocabulary ataupun perkataan-perkataan bahasa Jepun yang boleh ada di dalam bilik. Okey. Ada apa di bilik? Ada apa di bilik? So kita dengarkan dia punya audio. Tengok nombor 1 Tengok nombor 2. Nombor 3 Nombor 4. Ningyo ga arimasu. Teburu ga arimasu. Hon ga arimasu. Toke ga arimasu. Okey. Apabila kita gunakan arimas, macam yang saya tunjukkan tadi, dia punya joshi tu ataupun particles dia mesti guna ga. Nani nani ga arimasu. Ada apa di sini mesti kita gunakan ga. Sebab tu kalau kita tengok tadi dalam buku Marugoto, dia sebut satu persatu. Nombor 1, tana ga arimasu. Hako ga arimasu. Cup ga arimasu. Boleh tengok ini adalah objek dia. Shashin ga arimasu. Gambar. Ningyo ga arimasu. Patung. Table ga arimasu. Table. Hon ga arimasu. Buku. Ada buku. Okey. Dan nombor 8, toke ga arimasu. Jam. Ada jam.
Okey, jadi vocab-vocab ni bolehlah dihafalkan supaya memudahkan untuk belajar Nihongo. Okey, seterusnya kita tengok yang di bahagian ni pula dan sambil kita dengar dia punya audio. Okey, di sini apa yang dia nak tunjukkan sebenarnya? Di sini awak semua perlu tahu ue, naka, shita, yoko tu apa maksud dia. Ue adalah atas, naka adalah dalam, shita adalah bawah, yoko adalah sebelah. Jadi apabila dia cakap nombor 1, hako no ue, di atas kotak. Sebab hako adalah kotak. Nombor 2, hako no naka, dalam kotak. Nombor 3, hako no shita, hako no shita, bawah kotak. Nombor 4, hako no yoko, sebelah kotak. Itu maksud dia. Okey, itu cara untuk kita express atau untuk menunjukkan ada di mana. Sebab tadi kan kita kata chapter ni ada apa di bahagian mana bilik. Okey, ataupun di bahagian mana kotak. Jadi atas, dalam, bawah dan sebelah. Okey, so seterusnya kita tengok yang nombor 2 ni sambil kita dengar audio. Okey, jadi dengarkan betul-betul. Mungkin dalam video ni tak berapa kuat dengar. Jadi masing-masing boleh dengar audio yang saya telah uploadkan di Google Classroom sambil melihat kepada buku Marugoto. Kita tengok di bahagian yang kedua ni dia ajar kita macam mana cara kita nak cakap, ada apa di mana atau letakkan di mana. Okey, kita dengarkan audio dia. Okey, nombor 1 ni dia tanya pasal patung ningyo. Patung nak letak di mana. Jadi orang yang ditanya tu kata tolong letak di dalam kotak. Hako ningyo wa hako no naka ni onegai shimasu. Onegai shimasu tu tolong tolong letak patung di dalam kotak. Okey, kita dengar yang seterusnya. Okay, dia tanya, buku di mana? Jadi, dia jawab, buku di bawah meja. Hon wa teburu no shita desu. Okay, dengar betul-betul. Kalau boleh, cuba salin dan cuba translatekan ayat tu. Lagi mudah untuk kita faham. Okay, kita dengar yang seterusnya. Okay, dia tanya toke wa, toke tu jam kan, jadi dia tanya jam di mana. Macam tu lah sebenarnya dia nak tanya. So jawapan dia kata toke wa tana no ue onegai shimasu, tolong letak di atas rak buku. Okay, seterusnya kita dengar yang nombor 4. Okay, dia tanya shashin wa doko desu ka? Kemudian dia jawab
toke no yoko ni onegai shimasu. Dia tanya Dia tanya shashin wa doko desu ka? Gambar di mana? Jawapan yang diberikan, tolong letak di sebelah jam. Itu maksud dia. Okey, kita dengar yang nombor 5. Okay, dia tanya pasal cup. Mak cawan tu. Cawan di mana dia kata. Okay, jadi jawapan dia kata jawapan letak di atas table. Okay, itu yang kelima. Okay. Alright, seterusnya kita tengok yang nombor 3. Dia kata ichi no heya o mite renshu shimashou. Okay, dia kata tengok gambar nombor 1. Gambar di atas tadi. Okay, tengok gambar di sini. Kemudian berlatih. Okay. Berlatih ni sambil kita dengar macam mana cara dia sebut. Ichi no heya o mite renshu shimashou. Mari berlatih sambil melihat bilik dalam nombor 1. Nombor 1 yang di atas tadi. Jadi nanti kita tengok. Dia akan sebutkan satu persatu. Ningyo wa doko desu ka? Patung mana? Kemudian dia jawab hako no naka ni onegai shimasu. Tolong letak di dalam kotak. Kemudian dia jawab hako no naka desu ne. Oh, dalam kotak ya. Wakarimashita. Saya faham. Okay. So, kita dengarkan. Kita cuba dengarkan can do 19 tu. Sambil kita tengok pada nombor 3. Okey, dengar Dia sebut tadi kan, Ningyo wa doko desu ka? Hako no naka ni onegai shimasu. Hako no naka desu ne, wakarimashita. Dia tanya, patung di mana? Jadi dia jawab, tolong, onegai shimasu ni tolong kan? Tolong di dalam kotak. Hako tu kotak. Okey, kemudian seterusnya dia kata, hako no naka desu ne. Desu ne ni, ya. Maksud dia ya. Dalam kotak ya. Dalam kotak ya. Wakarimashita. Saya faham. Okey, jadi di sini sebenarnya dia nak ajar kita macam mana cara nak sebut di bilik ada apa dan di mana. Di atas ke, di dalam ke, di bawah ke, di sebelah ke. Jadi kalau kita tengok pada gambar nombor 1 ni tadi, okey. Ni apa ni, rak buku. Tanak ni rak buku. Okey, ada apa dalam rak buku ni? Ada buku. Jadi dalam kotak ni ada apa? Ada patung. Kemudian nombor 3 ni dicerita pasal cup. Cup ada di mana? Ada di sebelah table. Shashin, gambar. Gambar ada di atas table. Okey. Ningyo, patung. Patung pun ada di atas table. Kemudian dia kata ni teburu. Teburu. Okey. Hong, buku. Buku ada di atas kerusi. Jam ada di sebelah tanak. Jadi untuk lebih faham, saya harap awak semua boleh cuba berulang kali dengarkan audio 101 hingga 105. Sebab 101 hingga 105 dia ajar kita macam mana cara nak cakap. Barang tu ada di bahagian mana dalam bilik tu. Sebab itu yang kita nak belajar dalam chapter ni. Macam yang saya cakap tadi, chapter ni dia nak ajar kita ada apa di bahagian mana bilik. Ada apa di bahagian mana bilik. Yang ada apa ni kita dah pernah belajar di chapter 7. So chapter 8 ni
Dia nak ajar kita ada, ini chapter 8 Okay, ada apa di bahagian mana bilik. Jadi untuk lebih faham, okay, dengar audio, cuba dengar audio berulang kali untuk nombor 2 dan nombor 3. Okay, jadi yang di nombor 1 ni kebanyakannya dia ajar kita tentang vocabulary. Okay, itu saja dari saya. Kita jumpa lagi dalam video bahagian kedua untuk chapter 8 ni, yang mana kita akan tengok macam mana kita nak bercakap dengan kawan apabila dia datang ke rumah kita. Seperti yang saya cakap tadi, itu adalah pelajaran yang kedua untuk chapter 8. Jumpa di video seterusnya.